Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, yang sentiasa berpaksikan kepada keadilan. Semestinya juga saudara penjaga masa yang setia dengan randiknya. Seterusnya, saudara rakan seperjuangan yang saya segani dan hormati sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia teguh bersama. Berdirinya saya di pentas perdana ini bukanlah untuk membuang masa para hadirin sekalian, bukan juga untuk berbicara kosong, akan tetapi untuk menyampaikan pidato saya yang bertajuk Rukun Negara Membentuk Rakyat Berkualiti. Hadirin yang saya hormati, Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum, yang mempunyai nilai hidup sosial, kebudayaan, dan kepercayaan yang berbeza. Ini menyebabkan perpaduan agak sukar untuk dicapai kerana setiap orang mempunyai pandangan hidup dan kepercayaan yang berbeza. Oleh itu, kita memerlukan sesuatu yang boleh mengeratkan perhubungan antara rakyat dan membolehkan kita untuk hidup bersama-sama dengan aman dan harmoni di bawah bumbung yang sama tanpa mengira status atau kaum yang berbeza. Sehubungan itu, rukun negara telah diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasaruddin Shah pada 31 Ogos 1970. Antara tujuan rukun negara adalah untuk dijadikan prinsip hidup semua rakyat negara ini dan menjamin perpaduan kaum dan keamanan negara. Rukun negara seharusnya dijadikan sebagai panduan hidup oleh setiap rakyat yang mengaku dirinya warga negara Malaysia. Sekiranya panduan ini sentiasa dipatuhi, pastinya ia akan membentuk rakyat berkualiti. Rakyat berkualiti bersinonim dengan warga negara yang bermutu dan tinggi nilainya. 5 prinsip rukun negara. Hadirin yang dihormati, inilah lagu yang sering kali kita dengar di corong-corong radio dan televisyen. Ianya bukanlah sekadar hiburan semata-mata, tetapi ada maksud yang ingin disampaikan. Mari kita tinjau bersama-sama apakah maksud yang ingin disampaikan tersebut. Prinsip pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama pastinya menyeru kepada kebaikan. Justru, insan yang beragama pastinya mereka percaya bahawa melakukan kebaikan adalah sangat dituntut. Di sini kita dapat memerhati bahawasanya prinsip ini akan dapat melahirkan rakyat yang berkualiti, yang mana menginginkan sesuatu yang terbaik untuk dirinya dan masyarakat. Jadi tidak dinafikan lagi, rukun negara dapat membentuk rakyat yang berkualiti melalui prinsipnya yang pertama. Berkorban apa sahaja, harta ataupun nyawa. Itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menyeru supaya setiap rakyat Malaysia sentiasa mengamalkan sikap taat setia kepada pemimpin dan tanah air. Rakyat yang taat dan sayang akan tanah airnya pasti akan berusaha untuk memajukan negaranya. Walau apapun cabaran yang dihadapi, kesanggupan mereka untuk berkorban sangatlah dihargai. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia adalah rakyat yang berkualiti tinggi. Prinsip kesetiaan inilah yang akan memacu rakyat Malaysia untuk berubah, memajukan negara Malaysia. Rakyat yang bersemangat seperti inilah yang akan dapat memimpin negara suatu hari kelak.
Pepatah Melayu mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hadirin yang saya muliakan, prinsip yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Maksudnya ialah setiap warga negara hendaklah menghormati perlembagaan negara yang juga merupakan sumber perundangan tertinggi negara. Setiap rakyat haruslah menghormati dan mematuhi perlembagaan yang telah ditetapkan. Ia bertujuan untuk menjaga hak-hak keistimewaan setiap rakyat Malaysia. Justeru, dalam usaha membentuk rakyat yang berkualiti, prinsip ini memainkan peranan yang sangat penting. Setiap rakyat pastinya di bawah naungan ini, negara yang semestinya menjaga hak-hak mereka. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Kalau sudah ditetapkan A, jangan pula dibuatnya B. Maksud yang saya ingin sampaikan di sini ialah setiap negara mempunyai undang-undangnya tersendiri. Ia adalah berasaskan kepada perlembagaan negara. Perkara ini termaktub di dalam rukun negara yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dengan adanya undang-undang, maka setiap rakyat akan berdisiplin dan mematuhi segala yang telah ditetapkan. Warga negara yang berdisiplin akan membentuk rakyat yang berkualiti tinggi. Hadirin yang disanjungi, prinsip yang terakhir yaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kelima ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan sentiasa selaras dengan kempen budi, bahasa dan nilai murni yang dijalankan sekarang. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah penting, paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain. Dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini, sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seorang individu dan masyarakat yang berdisiplin serta berkualiti. Masyarakat yang majmuk namun hidup bersatu padu. Inilah yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sememangnya rakyat yang berkualiti tinggi. Bulat air kerana perbentung, bulat kata kerana muafakat. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Itulah amalan rakyat Malaysia yang sentiasa berpandukan kepada ideologi negara yang telah membentuk rakyat yang berkualiti. Dengan adanya kerjasama yang erat dan perpaduan yang kukuh berakar umbikan rukun negara, maka tidak hairanlah negara Malaysia mampu membentuk rakyat yang berkualiti tinggi dan disegani di dunia. Justeru, marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara dan sekaligus menjadi insan yang berkualiti. Ingatlah pepatah Melayu ada mengatakan, ibarat telur secangkak, pecah sebiji, pecah semua. Terima tepuk dada, tanya minda. Sekian, terima kasih.